Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kata muallif dalam kitab Tanwir. Jadi kitab Tanwir ialah At-Tanwir, Tanwirul Qulub. Asalnya Tanwirul Qulub. Ada juga sebuah kitab tasawuf yang dikarangkan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala. Samalah juga dengan kitab Ikan yang diterjemahkan itu daripada muallif yang sama. Jadi kata muallif minta pindah kata muallif. Muallif ialah pengarang. Arah kata muallif, Melayu kita kata penyusun. Penyusun atau pengarang bagi kitab At-Tanwirul Qulub, iaitu Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Tanwirul Qulub? Dia kata bermula yang dikehendaki Haqqu Ta'ala, makna perkara benar yang dikehendak oleh Haqqu Ta'ala. Haqqu maknanya ialah juga Allah Ta'ala.
Kerana hakku-hakku ni adalah satu daripada nama Allah Ta'ala juga. Yang dalam bilangan Asma'ul Husna, Haqqun. Sebab Allah Ta'ala bernama Haqqun, ialah maknanya Melayu sebenar. Arab Haqqun yakni Haqqu Ta'ala, maksudnya Al-Mutahaqqiqu wujuduhu. Al-Mutahaqqiqu wujuduh, yakni wujud Allah Ta'ala itu mutahaqqiq, yakni sebenar. Adanya Allah Ta'ala itu sebenar. Jadi ada Tuhan ini sungguh, memang, yakin Allah Ta'ala yang mewujud. Memang sebenar dia yang sebenar-benarnya wujud. Kerana wujud Allah Ta'ala itu hak, sungguh sebenar. Kerana Allah Ta'ala adanya dia, tidak diberi bekas oleh sesuatu. Bahkan adanya Allah Ta'ala adalah ada yang sedia kala, yakni adanya Tuhan ialah sedia kala lagi. Tidak ada permulaan bagi wujudnya. Jadi ada Tuhan ini sedia kala, kemudian adanya pula Allah Ta'ala sentiasa. Mana kata sentiasa? Arti tidak berlaku kepada Allah Ta'ala oleh kebinasaan. Bahkan tetap Allah Ta'ala yang mewujud. Itu hakku, makna hakku Ta'ala. Jadi arti maksud dalam katanya musannif kita, dia kata bermula yang dikehendaki oleh hakku Ta'ala, oleh Allah Ta'ala, akan dia daripada, akan dia artinya orang panggil cakap pelbih saja, cakap pelbih dia. Jadi hendaknya yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala daripadamu. Tuhan nak daripada kita, Tuhan tutup atas kita bahawa engkau diam kepada yang telah didirikan Allah. Itulah kalau Tuhannya. Jadi Allah Ta'ala dengan kita ni hamba dia, ialah kehendak daripada Allah. Tuhan naknya kepada kita, kita ikut kehendak dia. Dan kita berhenti pada keadaan yang Allah Ta'ala dirikan diri kita. Balah mana Tuhan buat kita, balah itulah kita kena terima. Itulah kan Tuhan kepada kita. Jangan kita nak pilih-pilih sendiri. Ini hubungan hak kita ngaji mengulpah. Gitu. Hak kita ngaji mengulpah, iaitulah apabila Allah Ta'ala berdirikan kita di dalam ambil asbab, maka kita kena berhenti di atas asbab. Jangan kita nak pilih kepada berpindah daripada asbab kepada tajrid dengan mengikut arahan nafsu kita. Kita ikut apa saja Allah Ta'ala perintah.
Tuhan nak buat apa tak kita kena reda dan kita kena terima. Itulah perangai akhlak orang tasawuf. Orang yang mahu pada Allah, itulah pasti perangai. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu anhu, apabila dia ditimpa kesakitan, maka orang mencadang kepada dia untuk diubati, nak panggil doktor. Katanya Sayyidina Abu Bakar, aku sudah ada doktor. Aku sudah ada doktor. Memang doktor sudah merawati aku. Kemudian kata orang, apa kata doktor tentang penyakit tuan? Doktor berkata, fa'alun lima yurid. Itu doktor katanya. Makna fa'alun lima yurid, artinya dia Allah yang amat memperbuat bagi apa yang dia mahu. Arti Tuhan nak buat apa, kalau dia nak buat apa, dia buat atas kita ni hamba dia. Maka segala perbuatan Allah ke atas hamba-Nya itu adalah daripada kehendak Allah. Jadi artinya kita hamba Tuhan, apabila Allah Ta'ala mentakdirkan, Allah Ta'ala memilih kita di atas suatu, kita kena terimalah. Sekiranya suatu perkara itu tidak berlawan dengan syarat, kalau Tuhan takdir berlaku atas kita, Tuhan berlaku yang menakdirnya. Kalau yang berlaku ke atas kita tidak boleh keluar daripada qada dan takdir Allah. Jadi apabila Allah Ta'ala mentakdirkan atas kita sesuatu, maka jika sesuatu itu yang ditakdir Allah tidak bercanggah, tidak berlawan dengan syarat, maka hendaklah kita berhenti, kita duduk atas kelakuan tersebut. Sebab kita menjunjung ataupun kita menunai akan sifat ubudiyah kita kepada Tuhan kita. Ini perangai kedudukan orang tasawuf itulah. Dia tak terlepas. Orang tasawuf dia tak terlepas. Tak nampak orang panggil pucagannya. Tak nampak buku apa. Dia duduk sini, duduk dengan tenang, serah, hatinya berserah kepada Tuhan. Asalkan benda tak berlawan dengan syarat. Umpamanya kita kata sakit, ditimpa, contohnya kita ditimpa kesakitan, maka jika kita boleh bersabar, itulah yang baiknya. Kekal lebih lama dalam kesakitan, lebih lagi mendapat pahala yang besar jika kita bersabar. Tapi kalau kita tak boleh sabar di atas kesakitan, tak boleh boleh juga kita pilih jalan mengubatinya. Jadi bila cepat kita menghilangkan sakit, maka cepatlah hilangnya akal ganjaran yang besar tu. Jadi orang tasawuf dia pandai nak pada banyak pahala. Dan nanti pula dia ikut Tuhan yang waktu manusia kata dulu. Asal ke benda tu tak ada lawan dengan syarat Allah. Jadi kalau lawan dengan syarat, maka Tuhan tutup supaya kita keluar dengan segera daripada takdir itu. Kalau tak bercanggah dengan syarat, masuk situ lah. Itu situ lah. Jadi orang pekor kata muni bodoh. Jadi tak sepuluh.
Dia nampak sebagai seolah buat ikhtiar, seolah kata buat ikhtiar. Itu pandangnya orang hukum fiqh. Dia pandai sah, dia pandai kasar-kasar, dia pandai zahir. Orang tasawuf dia pandai dalam ni, dia pandai pada hakikat. Sebabkan kata ulama tasawuf, kata dalam hikam kita, apa kata hikam? Depan lagi. Dia kata al-faqatu a'yadul muridin. Al-faqatu a'yadul muridin. Apa dia al-faqah? Al-faqah itu dalam bahasa kita ialah kesusahan, kesakitan, bala yang menimpa ataupun kesepitan dalam rezeki. Itu al-faqah berlaku. Bahasa faqah berlaku. Al-faqah itu kesusahan. Ini katanya ulama tasawuf, kata hikam adalah merupakan a'yadul muridin, merupakan suasana hari raya kepada orang yang mahukan Allah. Kepada orang yang mahukan Allah, suasana susah tu, dalam keadaan waktu ditimpa susah tu, supalah dia gembira rasa hati seperti duduk dalam masa hari raya. Demo kita demo ke supi. Sebab dia susah, dia tak banyak, cepat meningkat derajat iman dia naik dengan cepat. Jalan perjalanan dia tuju Tuhan, sikap perjalanan dia mudah sampai, mudah mencapai makam al-arifin billah, mudah boleh. Pangkat tu sampai dia banyak menanggung dan bersabar di atas godaan Allah. Jadi itulah kata ulama tasawuf. Jadi Tuhan ni buat itu supaya nak meningkat, mensikatkan perjalanan kita mudah sampai kepada Allah. Mudah sampai kepada peringkat al-wasil ila Allah. Wasil sampai Tuhan. Jadi dengan kok semaya lama, dengan kok puasa lama sampai, dengan kok kebajikan lain lama sampai, maka jalan yang derah laju sampai, ikut jalan al-faqah, jalan susah menimpa. Sebab itulah orang tasawuf dalam hikam kita sebut, antara dalam sahikan Ibn Ubad, dia kata orang tasawuf hak kena tiba sakit demam gitu, dia ni sakit lama, sakit yang lama, maka dia dengan sakit tu kerana dia yang nampak tenang dalam hati dia. Itulah peluang daripada Allah kepada dia untuk segera mencapai maqamul arifin. Demo tu dia nampak tu, dia nampak kok dalam mik, dia nampak kok dalam hakikat, dia nampak dari segi batin. Kita tak nampak hati gelap, hati kita zulmat. Itulah dia. Sebab itulah mereka tak nak berubah, tak nak berubah. Boleh kita kata-kata orang ni tak nak apa sedar ke mana ni. Orang nak berubah tak sih. Dia nampak, dia hati, dia boleh tahan, dia boleh sabar, tak apa. Itu benarnya. Jadi kerana Allah Ta'ala supaya kita berdiri dan kita duduk atas kelakuan yang dia letak kita atas apa saja. Kerana masuk dalam kata kita dengan hikam tu apa dia? As-sidqu fil ubudiyyati wal qiyamu bi huquqir rububiyyati. As-sidqu itulah maknanya dua rangkap ini merupakan sikap
sifat perangai yang ada kepada orang yang arifin billah. Pertama, asyidku fil ubudiyyati, jujur benar dalam ubudiyah kepada Allah, wal qiyami bil huquq wal qiyam bi huquqil ubudiyyah, dan berdiri pada hak rububiyah. Masih tak ada lagi kata WKU Data 950 minta dipindahkan kerana orang belakang, orang dia nak tulis tadi sekat dia ni. Sebab dia punya kata ni WKU Data 950. Bahawa engkau diam kepada yang telah didirikan Allah. Itulah kehendak Tuhan pada kita. Kehendak Allah Ta'ala pada kita begitu. Jadi orang tasawuf ikut begitulah. Ikut sebagaimana dia faham dengan Tuhan. Dia cukup cerah hati dengan Tuhan. Cukup terang dalam hati dia dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah panggil iman mereka tu siapa kepada derajat hakul yakin. Hakul yakin. Mana kata derajat hakul yakin ni, yakin kepada Tuhannya sebenar-benar. Sehingga seolah-olah kata Allah Ta'ala ni Raib, tapi orang yang sampai kepada makrifat derajat hakul yakin, dia rasanya sepertinya Allah Ta'ala ni supaya boleh tengok dengan mata. Rasa begitulah meningkatkan iman dia tu, yakin Tuhan sungguh, seolah-olah supalah terlihat dengan mata. Aku panggil ru'yal ain, supa pandang dengan mata. Derajat yakin sampai situ. Sampai situ. Sampai seperti boleh. Seperti dia pandangkan Allah, dia takkik sungguh pada Allah, supalah memandang dengan mata. Bukan dia boleh pandang dengan matanya Allah, bukan dia ada pandang dengan mata juga. Arti seumpama tanda yakin dia tu supo atau seperti atau sebagai nampak. Nampak. Gitu dia. Supaya kita kasih orang, contohnya lah itu. Supaya kita sayang orang, duduk jauh daripada kita, tak nampak matanya, mereka jelek, tak nampak gitu. Tapi bagaimanapun, kerana kasih itu meningkat tinggi, kasih sungguh-sungguh kasih, supaya tak nampak semua di mata. Kasih ni. Misal dia lagi, kena buat misal, orang kita nampak, yakin, yakin. Maka kerana itulah orang siapa mereka tu yakin sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa engkau diam kepada yang telah didirikan Allah akan dikau hingga adalah hakku ta'ala. Dia sebut dengan hakku ta'ala, sehingga adalah Allah Ta'ala yang memerintahkan dia Allah akan keluar engkau daripadanya, daripada perkara yang daripadanya kepada yang telah didirikan Allah. Daripadanya domestik pada yang didirikan Allah. Sehingga Allah Ta'ala sendiri yang memerintah, sehingga Allah Ta'ala sendiri
yang masuk dalam hati kita akan kehendak, menimbulkan kehendak untuk kita keluar daripada sebab kepada tajrid. Tunggulah akan perasaan atau tunggulah berlaku daripada arahan Allah Ta'ala sendiri. Dia akan terjadi dalam hati kita dengan kehendak Allah yang memerintah kita keluar daripada asbab kepada tajrid. Dia akan rasa, dia akan sampai pada keadaan yang kita ini adalah kena beralih daripada asbab kepada tajrid. Dia akan dapat suasana, dia akan dapati akan rasa, dia akan dapati keadaan, dia akan dapati maknanya gerak geri daripada Allah yang Tuhan kandung kita keluar daripada asbab pada tajrid. Itu tunggulah. Ini cara ni kepada orang yang ahli sufi, orang ikut jalan tarik tasawuf. Itu benar. Jadi fokus kita dua perkara je. Arti Tuhan pilih asbab, duduk pada asbab. Kalau Tuhan pilih kita, kalau Allah Ta'ala pilih kita kepada tajrid, maka kita beralih daripada asbab pada tajrid. Tajrid ni artinya kita berhenti daripada mengambil asbab. Bahkan keadaan kitanya akan senang pula dengan tajrid itu. Bila Tuhan sendiri yang pilih, kita akan rasa selesa dengan duduk dalam keadaan mengambil jalan tajrid. Gitu. Ini tunggulah. Yang Tuhan tak kenanya, Tuhan kehendak kita duduk dalam asbab, tapi kita mengikut dengan arahan nafsu, berpindah pada tajrid dengan tidak ada izin daripada Allah. Akhir sekali kita akan berpatah balik kepada asbab pula. Ada susah, kena klik semula. Jadi gitu. Hingga adalah hakku ta'ala. Hingga adalah Allah Ta'ala. Sehingga adalah Allah Ta'ala yang memerintahkan, ya Allah, akan keluar engkau daripadanya, daripada yang telah didirikan Allah. Sampai masa akan terjadilah keadaannya, suasana yang menghendakinya oleh Allah pada kita, bahawa kita keluar daripada asbab kepada tajrid. Begitulah. Seperti yang memerintahkan dia Allah. Seperti makna kata samalah keadaannya yang memerintahkan dia Allah akan masuk engkau kepadanya, kepada yang didirikan Allah, kepadanya, kepada yang didirikan Allah. Mana Allah Ta'ala perintah kita keluar, tak kala pilih kepada tajrid, samalah kelakuannya dulu. Allah Ta'ala masuk kita dalam asbab. Jadi kita duduk dalam asbab juga adalah dengan kehendak Allah. Tak kala kita keluar daripada asbab pada tajrid juga dengan kehendak Allah. Itu yang naknya. Jangan kita ikut perasaan kita sendiri. Itu maksudnya. Begitulah apa-apa pun. Sebab itulah kata ulama tasawuf tadi. Jadi kalau keadaan benda yang berlaku ke atas kita dengan takdir Allah Ta'ala, kalau yang mengenai kita, jika kalau itu tidak berlawan dengan syariat Tuhan, maka kita dituntut kekal diam pada perkara tersebut. Kalau sekiranya apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala itu perkara yang berlawanan dengan syariat Tuhan,
maka adalah dituntut kita keluar daripada sesuatu yang salah dengan bersegera. Kerana wajib atas kita, Allah tadi dua kata, as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah. As-sidqu fil ubudiyah yakni jujur dan benar dalam mengabdikan diri pada Allah. Benar dan jujur di dalam menzahirkan kita ini sifat hamba. Maka kita kena zahirkanlah kita ni hamba Tuhan. Kalau kita ni jadi hamba Tuhan, jadi kita terimalah apa saja Tuhan yang manuki. Itu as-sidqu fil ubudiyah. Jujur dan benar dalam mengabdikan diri. Arti kalau apa Tuhan buat, kita kena terima. Susah, sakit, apa saja maknanya itu. Di samping itu pula wal qiyamu bi huquqir rububiyyati, dan kita kena berdiri, kita kena mendirikan, arti kita kena menunaikan, mesti kita kena amal, kita kena ikut, kita kena mendirikan hak-hak Tuhan yang ke atas diri kita. Apa hak Tuhan ke atas diri kita? Ialah taatkan Allah dengan menjunjung perintah Tuhan dan menjauhi perkara yang dilarangkan Allah. Kerana zahir kita adalah kena ikut syariat. Dari tidak batin hati kita duduk dengan hakikat. Zahir menjunjung syarat Allah. Jangan kita lakukan akan syariat Muhammadiyah. Jangan kita lakukan syariat Nabi kita. Jangan kita lakukan pada zahir, kita taat dan kita patuh pada syarat. Kemudian dalam hati kita, dalam hakikat, ialah kita pandang adalah kesemuanya berlaku ke atas kita dengan qada dan dengan tanda dan dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan hati. Itu pandangan hati. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Tariq rahimahullah taala, dia kata man tafaqaha bi ghairi tafaqquhin, man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa, wa man tafaqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa, wa man jama'ahuma faqad tahaqqaqa. Itulah kadang Ibnu Tariq rahimahullah taala, ulama tasawuf pada zaman dulu kala. Apa maksudnya? Maksud dia kata wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad kazandaqa. Maka sesiapa yang mengikut ilmu tasawuf sahaja, pandai ke hakikat belaka, tak mengikut kaedah syarak, semuanya boleh kerana pandai pada hakikat tahu syarak. Ini kata Ibnu Tariq, faqad tazandaqa, wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin, siapa dia ikut tasawuf sahaja bi ghairi tafaqquhin, dengan tidak pakai fiqh, tak sikit fiqh pada zahir, nak pada batin, ikut Tuhan, ikut Allah Ta'ala pada hakikatnya, serta buang syarak, faqad tazandaqa, maka sungguhnya dia jatuh kepada kafir zindik. Jatuh cara dia terpegang begitu, cara amalan dia begitu, cara penghayatan dia begitu, maka jatuh kepada tazandaqa, jadi kafir zindik. Murad kafir zindik, yakni orang panggil orang yang telah membuang syarak, orang yang tak mau ikut syarak,
orang yang mengetepikan syarak, pandai hakikat saja, pandai batin saja, semaya pun hakikat saja, ini orang jatuh pada kafir sindik. Buat ni semaya pun hakikat, bila-bila semaya, bila-bila jalan pun dia semaya, bila-bila jalan pun dia semaya, bila-bila pikul tangga sikap pun dia semaya. Mungkin ada kata hakikat. Ada lah kita ni, dia pikul sikap, kena sikap, sikap ni bahasa tani. Orang panggil tangga dia buat dengan bulu, dia kerak-kerak buku bulu, ikat di pokok tak. Kerana buat naik panjat pokok tak, ambil tuak makan ke dalam tuak masan. Maka tuak mandi tak apa. Maka tuak masan malu. Saya hakikat, maka tuak masan. Semua Tuhan berlaku. Semua Tuhan berlaku kata dia. Apa-apa menghalaklah dia. Sebab semua apa yang berlaku ke atas kita mengikut di bawah hak kanak Tuhan. Dia kanak Tuhan dulu. Buat kanak Tuhan dulu dah. Buat alasan kanak Tuhan dulu dah. Buat alasan untuk lepaskan diri dia daripada syarat. Dia buat alasan itu. Jadi dia guna kaedah tu untuk melepas diri daripada syarat. Dia dah lepas, hakikat tak lepas. Tahu tak? Kita lepas, bukan lepas. Misalnya kita ada bini, dia lepas, aku nak pergi dah. Aku tak sejaga dah, aku tak nak lepas diri daripada mu. Kasih nafkah dah mu, katakan. Lepas dah. Tak lepas, kalau muda bini kita boleh makan situ. Kalau kata mu, aku tak asyik dah kena, aku nak lepas dah mu. Macam tak lepas je. Kena makan, kena letak. Dia jual dia tolak dia. Habis ada yang dipalai. Kalau aku dia habis patah. Lepas tu kan. Ni dia ambil jalan lewat kaedah tu. Tuhan berlaku kata, Tuhan berlaku buat, Tuhan berlaku menentu. Tujuan ambil modal ni nak lepaskan dirinya daripada beban dasar. Maka tak jadi lepas. Tak lepas. Kita tak boleh nak lepas pada kaedah kamu. Nak tak siap itu terpaksa kena akut dengan perintah Allah. Tak ada. Nak lepas. Kata masa. Lepas tu orang lari. Tengok lebih bersikap. Orang tegur dia. Mari mana tu? Orang tegur dia. Dia pun tak jawabnya. Esok pula jumpa dengan orang hak tegur dia kembali. Dia pun pergi dekat dengan orang menegur dia. Dia kata, kemarin mu tegur aku tak boleh jawab. Aku tengok duduk semayang. Aku tengok duduk semayang, nak jawab mana. Jadi kekusikannya boleh, kecek balik. Jangan boleh tu. Dia kata, dia semaya hakikat. Ada pula semaya bahasa hakikat. Di mana lagu ini bukan di Tani saja. Ada satu perkampungan di Tani itu. Satu kampung nak. Geng-geng buat hak tak saya kesaruk ni. Ngatik saja dah. Ngatik kau tu makan kau kuat. Kau tu makan kau kuat. Wow ni. Ini tak ikat nak beli gula. Dah tukar. Ngatik kuat makan teko. Hak rasa dapat makan teko. Sekendok tak ada buangan. Ngatik saja semuanya tak. Bila nampak orang bersemaya sujud pada Allah, bertunggang sujud, semaya jemaah di masjid ataupun di surau, dia tengok, dia kata, tak siapa lagi tu. Kita semaya ni tak kenal Tuhan lagi, tak siapa lagi ilmu kita. Dia siapa dah. Sebab tu tak kena semaya. Siapa lah ke mana? Ikutlah ke mana kok. Kau nak aku boleh ada. Pelik juga. Dan di Kelantan kita ni pun ada.
Oh, patut kita ni buat. Jadi ilmu tu saya kekak tu lagi. Oh, ni kau apa yang buat tu pula? Right? Ni kau baca sama-sama tu ya tu. Bukan ni kau ada keadaan tu. Kalau pakai tu email. Kena ubah masa tu agama. Pakai kat belakang. Enggak, yang ada begini. Ni orang dah lama mungkin dah tak ada lah. Dia makin kuat lama tu. Maka kata Ibn Farid, man tafaqaha bi ghairi man tasawwaqa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Wa man tafaqaha wa man tafaqaha bi ghairi tasawwubin faqad tafassaqa. Sesiapa yang pakai fiqh semata-mata, pakai ilmu fiqh sahaja, ilmu hakikat, ilmu tasawuf, tak ada dia langsung, tak ada berasa suhud langsung kepada Allah, tak ada dalam hatinya ilmu-ilmu tasawuf ni. Wa amal berdasarkan fiqh semata-mata, maka kata Syekh Ibn Farid, faqad tafassaqa, jatuhlah amal dia tu kepada jadi fasik. Kenapa jadi fasik? Pasal dia hanya penting menyempurnakan hukum syariat saja, wisah saja, ya sahih saja. Ada syarat dah cukup, hukum dah cukup, sunat pun ada. Selesailah masalah. Walaupun hati tak ada kosong, walaupun hati tak ada ikhlas, maka terjadi juga. Maka hendaknya wa man jama'ahuma faqad tahaqqaqa. Sesiapa yang menimpun kedua-duanya sekali, kumpul kedua-duanya sekali atas kita seorang, yakni zahir ikut hukum syariat, yakni fiqh, hati syuhud kepada Allah dengan ilmu hakikat, mentauhidkan Allah, himpun kedua-duanya sekali, maka faqad tahaqqaqa. Sungguhlah itulah yang sebenar-benarnya, dia telah mencapai akan sebenar-benarnya. Itulah maknanya. Dia kata Syekh Hijazi, yakni Syekh Abdullah bin Hijazi, yang buat syarah kitab Hikam Ibnu Athaillah yang di tepi. Dalam itu Ibnu Ubad luar tu ialah dalam Hikam Arab yang di tepi, syarah oleh Ibnu Abdullah bin Hijazi. Jadi Syekh Abdullah bin Hijazi ini ialah daripada ulama Azhar pada zaman dia. Dia merupakan ulama yang besar, yang cukup kitab dia mengarang dalam fiqh pun ada, dalam ilmu tasawuf pun ada, dalam ilmu usuluddin pun ada. Ilmu fiqh ialah yang ada pada kita tu, yakni syarah bagi tahrir, kemudian pula dalam ilmu usuluddin ialah Syurbawi Al-Hudhudi, itu juga karangan Syekh Abdullah Hijazi. Dan kita lagi tasawuf juga di tepi kitab Hikam, syarah Hikam yang di tepi itu ialah daripada syarahan Syekh Abdullah Hijazi. Memang dia orang tinggi tasawufnya. Dia sebut kalimah-kalimah dalam Hikam tu, syarahan dia tu memang kita merasai
masuk ke hati kita. Mengasai orang panggil slow. Kerana mungkin dia ada orang berkat, dia pada ilmu dia ada memang tahqiq dalam ilmu tasawuf dia adalah seorang ulama Azhar dan menjadi Syekhul Azhar pada zaman dia. Kata Syekh Abdullah Hijazi, bermula iradah itu tiga perkara. Iradah yang berlaku kepada kita hamba Allah ada terbagi kepada tiga perkara. Mana? Pertama, iradatut tab'i. Maksud iradatut tab'i orang panggil kehendak. Timbulnya kehendak mengikut tabiat perangai manusia. Apa dia? Ialah kehendak yang merupakan kehendak sebagai mengikut akan hawa nafsu, ikut kesukaan nafsu. Itu iradatut tab'i. Kedua, iradatut tamanni. Iradatut tamanni yakni kehendak, terbit kehendak daripada cita-cita yang tinggi kepada Allah. Iradatut tamanni yakni kehendak yang merupakan cita-cita hati kita kepada Tuhan kita, yakni dengan melakukan ibadat, melakukan banyak zikrillah, kehendak hatinya untuk mencapai akan maqam yang tinggi pada sisi Allah. Itulah iradatu at-tamanni, untuk mendapat kurniaan daripada Allah dan anugerah daripada Allah, yang dapat terbuka pada kita akan ilmu-ilmu yang merupakan ilmu laduni, ataupun merupakan perkara yang dapat umpamanya kelebihan dalam ilmu tasawuf ni, supaya cepat dengan kita beribadat tu cita-cita bagi mencapai maqam al-arifin umpamanya. Dan ketiga, iradatul haqqi, kehendak yang benar, kehendak yang benar-benar. Maka dia akan tafsir kepada kita. Maka yang pertama itu, man iradatut tab'i, kehendak tabiat, kehendak sifat perangai semula jadi tabiat yang takluk kepada bahagian nafsu. Iradatut tab'i itu ya bergantung dengan kehendak nafsu, kehendak kesukaan nafsu. Walaupun perkara yang nak oleh nafsu tu perkara yang kesukaannya daripada benda yang baik-baik. Seumpama kita kata kehendak dalam ibadah menuntut kepada orang panggil balasan Allah. Sama ada balasan itu yang adil, akan datang seumpamanya nak ke syurga dan minta lepas daripada neraka, ataupun akan balasan yang adil, benda yang disegerakan Allah. Seumpama dengan amalan-amalan, banyak-banyakkan zikrillah bagi mencapai akan darjat karamat, atau mendapat berkat, ataupun kasyaf, terbuka rahsia-rahsia di mana-mana tu. Maka kehendak demikian itu juga daripada nafsu tu. Memang benar nafsu nak tu. Maka bila benda nak oleh nafsu, maka tasawuf tekan supaya jangan kita ikut. Walaupun kan nafsu tu tidak jatuh kepada kehinaan. Seumpama kita buat amal banyak, mau kepada balasan syurga,
itu perkara yang memang dijanjikan Allah. Tapi dalam hakikat, dalam tasawuf ni, kalau kita beribadah, kita hanya tunggu untuk mendapati balasan syurga dan untuk selamat daripada azab neraka, maka kalau ini adalah tidak tercela, tetapi masuk di dalam keadaan kehendak yang masih rendah, kemahuan yang rendah. Kerana hati kita tak lepas daripada nak hak nafsu setuju. Maka nak kepada nikmat syurga ini juga adalah nafsu. Walaupun Tuhan yang tidak lazim, benar baik, tapi orang panggil duduk dalam keadaan derajat yang masih rendah. Derajat yang tinggi dalam tasawuf ni ialah sebagaimana kita tahu tadi, kita melakukan ibadah, kita melakukan taat pada Allah dengan bahawa semata-mata mengabdikan diri kepada Tuhan, semata-mata menunaikan kerja kita hamba kepada Tuhan kita. Semaya rajin, puasa rajin, berzikir pun rajin, dengan perasaan hati semata-mata menzahirkan sifat kehambaan diri kita kepada Tuhan kita. Hak ke syurga ke neraka tu kita panaukan dia. Sebab tak niat pun, tak kosak pun, benda tu Tuhan catat dah. Tuhan catat dah, tak kena ada fikir dah tu. Jadi kalau kita fikir nuk pun tak apa-apa, tak ada masalah, tak yang dipunah. Selamat juga kita daripada neraka tu. Tapi kedudukan kita masih orang panggil tangga tidak tinggi. Banyak orang panggil masih ikut pesen orang panggil budak-budak lagi. Panggil budak-budak. Panggil budak-budak lah tentulah. Kalau tak janji balasan, tak sini ngaji. Tak sini ngaji. Tak raya upah, tak sini ngaji. Nak biasa UPSR pun nak janji. Yang sini lagi. Bila dulu nak beli apa? Apa nak beli apa? Beli apa? Sikap. Macam ni. Dia ajarkan. Apa ni? Iradah tabi'in. Jadi hamdalah tasawuf ni ialah selesaikan hati daripada satu hal dengan nafsu. Sama ada perkara yang tidak salah pada pandangan Allah sekalipun, tapi dikira masih tahap sudah. Orang tasawuf tidak begitu. Orang ahli sufi beribadah tak ada fikir pada balasan tu balasan ni. Tak ada fikir dah hak nak pada balasan syurganya, tak fikir. Yang dia ada dalam hatinya adalah mengabdi, tunduk, sujud kepada Allah kerana menunaikan hak Allah ke atas diri kita sebagai hamba dia. Balasan Tuhan dah menyediakan, tak kena ada fikir dah. Tapi kalau kita tak fikir pasal kau, tak rajin pun tak. Ada gitu kok. Tak fikir kamu, pasal dia tak semangat pula. Fikir tak apa, tak jadi salah. Tapi ajar-ajarlah nafsu kita kepada meningkatkan pandangan kita dalam melakukan amal, pandang kepada Allah. Ajar. Laki-laki ke hati. Maka yang pertama itu iradatnya ta'alluq pada bahagian nafsu, satu hawa nafsu, dan keluar daripadanya, daripada iradat at-tabi'i, keluar daripada tabiat yang satu dengan nafsu tadi, keluar daripadanya itu wajib. Wajib ni bila perkara yang salah. Bila perkara salah, wajib kita keluar daripada tabiat yang ada nafsu.
Kalau benda haram, benda salah, wajib kena keluar. Dan yang kedua itu iradah bagi segala orang yang ahli tawajjuh. Ahli tawajjuh. Dan yang kedua iaitu iradah at-tamanni. Iradah at-tamanni, cita-cita, kehendak cita-cita untuk mendapat kurniaan Allah. Itu dikatakan iradah bagi segala orang yang ahli tawajjuh. Ahli tawajjuh yang salih, yang jalan mereka itu kepada Allah, iaitu iradah yang tamanni ini menghanuki kurnia Hakku Ta'ala juga, kerana pada kurnia Tuhan. Kurnia Tuhan kan sama ada balasan yang ajib ataupun yang ajib tadi. Itu tamanni tak salah, benda tidak salah. Hak salahnya tadi keluar dari benda yang haram, itu wajib. Hak nafsu, nafsu kerana buat benda salah dengan Tuhan, wajib kena keluar dengan cepat. Ada perkara tamanni ni kerana yang baik juga, seperti kerana tadi, kerana pada kurniaan Allah dengan mendapat syurga, atau kurniaan Allah untuk mendapat berkat dalam amalan kita, ma'asyid keramah dan sebagainya. Itu juga benda yang baik, benda boleh. Tapi seelok-eloknya kita tidak ada niat yang demikian. Dan yang ketiga itu iradah yang takluk pada ikhlas, ini yang tinggi. Dan yang ketiga itu yang iradatul haq. Iradatul haq, iradah yang takluk, mana yang bergantung pada ikhlas, ikhlas hati kepada Allah. Dan hakikatnya, hakikat kehendak hak ni, hakikatnya hakikat ikhlas, hakikat ikhlas. Dan hakikatnya hakikat ikhlas itu menyucikan yang dikasih daripada najis syirik jali dan syirik yang khafi. Jadi kita bersihkan hati, benar kita kasih daripada najis syirik. Dan syirik sama ada syirik jali yang nyata, sepertilah menyembah selain pada Allah. Dan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, sepertilah memandang dalam hati kita akan ada kehendak yang lain daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syirik khafi namanya. Jadi syirik khafi ini juga masuk dalam tidak ikhlas, tidak ikhlas pada Allah. Maka syirik khafi itu seperti bahawa kau jadikan iradah bagimu itu serta Allah. Itu contoh syirik yang khafi. Syirik yang khafi arti syirik yang tersembunyi dalam hati kita. Duduk tu, orang panggil duduk menak dalam hati. Luar ni nak ikhlas, dalam hati kita ada syirik. Maka syirik yang khafi itu seperti bahawa kau jadikan iradah bagimu itu serta Allah. Arti kita merasakan akan kehendak kita juga boleh. Orang
syirik kopi ini ialah kata dia seperti bahawa kau jadikan iradat bagimu itu serta Allah. Dan artinya Allah Ta'ala, contoh tadi, Allah Ta'ala menghendaki kita duduk dalam asbab, kemudian kehendak kita nak berpindah kepada tajrim. Arti kita tidak mengikut dan tidak muafakat kehendak kita dengan kehendaknya Allah. Itu benda. Itu jadi kopi. Orang panggil masih kita bergantung, masih kita merasakan kehendak kita juga boleh menjadikan apa-apa. Orang panggil masih menduakan kehendak. Kehendak Tuhan dan juga kehendak kita. Jadi kita tidak mengikut dan kita tidak orang panggil tidak muafakat antara kehendak kita ini mengikut kehendak Allah. Atau kau lihat, ini sedikit kopi juga. Atau kau lihat bagimu wujud, bagimu wujud. Arti kita melihat bagi kita ni ada sifat wujud tu ada juga kita. Kita merasakan diri kita ni wujud juga. Tidak orang panggil panukan wujud kita. Dia naknya kita mempanukan wujud kita di dalam memandang wujud Allah. Jangan kita merasakan diri kita ni ada juga. Jangan kita merasa diri kita ni sebagai wujud juga sebenar-benarnya. Padahal tidak. Jadi yang sebenar-benar wujud ialah Allah Ta'ala. Jangan kita pandang dan jangan kita merasa diri kita ini sebagai wujud juga. Jadi kalau kita pandang diri kita wujud juga, bermakna masih kita orang panggil tak panu, tidak panu. Naknya panukan wujud kita tu dengan pandang sebenarnya wujud ialah Tuhan, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila telah ikhlas engkau, maka apabila telah ikhlas engkau daripada segala penyakit berpaling itu, tak kala bersih dah hati kita, maka apabila telah ikhlas engkau daripada segala penyakit berpaling, penyakit yang berpaling hati kita daripada Allah, penyakit yang boleh membawa kita ni berpaling daripada Allah, seperti dalam melakukan ibadah kehendaknya yang lain, tidak kehendak semata-mata mengambilkan diri pada Allah, ataupun masih merasai kehendak kita juga boleh menjadi atau boleh memberi bekas. Umpamanya selain pada kehendak Allah, kita boleh juga maknanya memilih apa saja, boleh membuat apa saja. Ikhtiar kita, usaha kita juga boleh memberi bekas. Ini orang panggil berlaku syirik kopi, tak ikhlas pada Allah. Maka kita bersihkan hati kita daripada segala perkara yang berpaling kita daripada Allah Ta'ala. Kena bersihkan hati. Dan telah kau nafikan hukum maksiat pada sekalian kehendak kita nafikan maksiat. Arti segala kehendak kita kena ikut kehendak Tuhan. Gitu. Kehendak kita kena ikut kehendak Allah. Jadi kehendak kita ini di bawah tadbir Allah. Yang kita buat kehendak kita sendiri yang kita ikut. Pandai-pandai pilih sendiri. Itu orang panggil kita mendahulukan kehendak kita daripada kehendak Allah, dan masih kita merasakan kehendak kita juga boleh mampu memilih, mampu membuat, mampu menjadi apa-apa. Bagaimana kita bergantung berusaha kita sendiri, bergantung pada ikhtiar kita sendiri. Sedangkan usaha ikhtiar bagi hamba tidak boleh membuat apa-apa. Itu artinya ini orang panggil berlaku syirik kopi.
Maka jadilah engkau serta Allah. Maka jadilah engkau serta Allah. Yang ini kita pandang kepada Allah. Walaupun pada zahir kita bersama dengan manusia, tapi hati kita bersama dengan Allah. Walaupun kita kerja buat, walaupun kita berusaha, walaupun kita bersama dengan manusia, urusan dengan manusia, tapi hati kita tak lupa pada Tuhan. Kita pandang pada Tuhan. Apapun yang berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada zahir kita bercampur dan kita bergaul dengan manusia, sedangkan hati tidak lalai kepada pandangan Allah. Maka jadilah engkau serta Allah, tiada dengan kaunum, makna tiada dengan makhluk. Lepaskan orang panggil, jangan kita pandang kepada makhluk. Jangan kita berhenti hati kita pada makhluk. Berhenti pandangan kita kepada Tuhan. Kena lepaskan hati kita daripada pandang pada makhluk. Walaupun kita bersama dengan makhluk, maka jangan hati kita bergantung kepadanya, bukan bergantung kepada Allah. Walaupun kita ikhtiar dan usaha sekalipun, hati kita tidak putus, tak lepas pandangan pada Allah. Benda ikhtiar, usaha, kalau yang biasa, benda yang lahir. Tetapi bagaimanapun kita bergantung kepada Tuhan. Dan mendirikan Allah akan dikau di dalam segala sebab. Jadi Allah Ta'ala mendirikan kita dalam segala sebab. Kita duduk dalam asbab. Dan berkehendak engkau akan tajrik. Bila Tuhan letak dalam asbab, maka berkehendak engkau akan tajrik. Maka adalah yang demikian itu daripada lagi tinggal nafsu. Ada lagi dia nafsu. Dan tersembunyi nafsu itu, benda tersembunyi. Dan daripada syahwatnya, syahwat nafsu yang tersembunyi. Jadi kembali pada asal, kehendak kepada tajrid, sedangkan Allah Ta'ala mendirikan kita dalam asbab. Jadi artinya kehendak nak tukar pada tajrid itu merupakan nafsu yang tersembunyi, syahwat yang tersembunyi, bagaimana telah kita lihat, yang tiada dinyatakan atas syahwat. Syahwat tak nyata, duduk dalam hati orang panggil. Pilih nak pergi pada tajrid dengan tidak menunggu apa yang dikehendak oleh Allah, dengan kehendak sendiri, itu merupakan syahwat yang tersembunyi, yang tersimpan dalam hati. Maka adalah yang demikian itu, demikian tajrid, kehendak tajrid. Maka adalah yang demikian itu, demikian berkehendak engkau akan tajrid, daripada lagi tinggal nafsu dan tersembunyi nafsu, dan daripada syahwatnya, syahwat nafsu yang tersembunyi, yang tiada dinyatakan atas syahwat tu. Atas syahwat tu tak nyata, duduk dalam hati. Tapi bagaimanapun, kalau itu besar, kalau guna, malaikat kepada segala orang yang ahlul inayah. Malaikat kepada segala orang yang ahlul inayah, orang yang Tuhan tolong saja. Kalau orang yang Tuhan tolong, maka dapat lepas daripada syahwat tersebut. Bahkan dia tak ikut nafsu.
Man ahlul inayah, orang yang dalam dapat pertolongan Allah. Al-ahlul inayah, man ahli yang dapat pertolongan Allah, maka dia tidak lakah akan kandung Tuhan itu. Allah Ta'ala kanda apa saja, maka dia tidak keluar dan tidak berpindah, tidak tidak tinggal, tidak melepaskan diri daripada kandung Tuhan. Kerana bahawasanya syahwat itu tiada jadi dia melainkan daripada nafsu. Memang dah syahwat daripada nafsu. Sama ada nafsu yang bangsa dunia, mungkin nafsu ni sama ada kehendak dia yang bangsa dunia atau bangsa akhirat. Nafsu lako nak pada benda-benda kesukaan nafsu, maka Tuhan suruh perintah kita ni jangan ikut nafsu tu. Sama ada nafsu kita nak pada benda dunia, kelebihan dunia, seumpama nak pada berkat, nak pada keramat dan sebagainya, atau bangsa akhirat, seumpama nak pada balasannya syurga dalam amalan kita tu, nak tutupnya syurga umpamanya. Ini juga dikatakan buat nafsu yang bangsa akhirat. Bagaimanapun karena Tuhan, kita keluar, lepaskan diri kita daripada kehendak nafsu. Wa iradatuka al-asbab ma'iqamatillahi iyaka bitajrid in'itaqun an himmatil 'aliyah. Wallahu